Yo, Master Rimau in the house. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kerana masih lagi sudi menonton channel Abang Master Rimau. Agak lama guys, 3 ke 4 bulan Abang tak buat konten. Agak busy guys, sebab Abang pun bukan full time content creator. Abang buat konten ni pun di dalam masa-masa terluang. Nak buat konten ni pun agak susah guys. Kita nak edit lah, nak itulah, nak inilah. Tapi Abang cuba juga spend time untuk korang, untuk Abang share apa yang Abang tahu untuk korang. Kali ni dalam Nmap 104 Abang akan share benda-benda yang lebih advance untuk korang. So pastikan tonton sampai habis. Dan macam biasa jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Thank you guys. Penafian. Saya, Hussein bin Muhammad ataupun Master Rimau, tidak bertanggungjawab dengan sebarang penyalahgunaan maklumat dari video tutorial ini. Segala teknik, prosedur, tools dan bahan yang dipaparkan dalam video tutorial ini adalah untuk tujuan pembelajaran sahaja. Tindakan menguji cuba menggunakan teknik, prosedur, tools dan bahan yang dipaparkan dalam video tutorial ini terhadap aset atau komputer atau server atau sistem yang bukan milik anda atau tanpa mendapat kebenaran rasmi dari pihak yang sewajarnya adalah salah di sisi undang-undang. Gunakan maklumat dan teknik yang dipaparkan untuk meningkatkan kemahiran anda sama ada untuk tujuan akademik atau kemajuan kerjaya. Macam mana kita nak set up NeoFetch? Abang tunjukkan guys. Zenmode kernel benda ni. Walau weh, ada demo Nmap script lah. Webmap ni Abang suka. Memang nice, memang kemas guys, memang cun. Macam mana kita nak tulis Nmap script ni? Abang tunjukkan dengan korang step by step. So tonton sampai habis. Sampai habis kena tonton guys. Dekat sini Abang nak ambil peluang untuk membaca komen-komen korang. Abang suka sebenarnya bila korang komen, sebab pada Abang itu adalah merupakan tanda appreciation korang pada Abang dan memberi semangat untuk Abang terus membuat konten-konten yang lebih baik di masa akan datang. Abang tak kisah komen tu membina ke, kritikan ke, semua Abang terima. Sebab benda tu adalah input untuk Abang develop dan Abang tambah baiklah penyampaian Abang. Okay guys. Woi lama dah ni. 2 bulan, 3 bulan. Sorry guys, memang lama Abang tak update konten. Teku dia kata thank you. Welcome Teku. Terima kasih support. Ikan Jerung. Thanks Abang. Dia request Abang nyanyi satu lagu Mawi. Okey, boleh. Sama-sama Ikan Jerung. Tengku Dila. Terbaik. Okey, terima kasih Tengku Dila. Azri AZSR. Menarik. Okey, terima kasih Tuan Azri. Fatah Al-Arifin. Okey, Tuan Fatah. Okey, terima kasih Tuan. Fatah di komen untuk yang jumlah CVE yang ini. Okey, Azfia Hamadan. Terima kasih. Sama-sama Azfia Hamadan. Richard Sigo. Okey, terima kasih Richard. Yuslizam Surif. Siap tarik macam kerja. Oh, yang ini untuk yang review chainsaw ni. Okey, tak apa. Sebab channel Abang ni gabungan IT technical berkaitan cyber security dan pertukangan. Abang akan penuhi permintaan Tuan Ikan Jerung untuk menyanyikan sebuah lagu Mawi. Kian jauh, kian pudar kasih antara kita. Nampak tenang pada zahirnya, tapi batin tersiksa.
yang tertulis tak nampak di mata, yang terhiris terluka. Sesekali terbit air mata, tahan sebab di dada. Okay guys, abang nak install satu custom kernel, nama dia Zenmode. Zenmode kernel. Yang ini adalah custom kernel dibuat untuk Ubuntu dengan Debian base, Debian dan Ubuntu base punya OS. Okey, jadi dia adalah general purpose Linux kernel. Dia stable, responsive dan smooth desktop experience. Memang abang dah try, memang betul, memang lebih laju lah. Untuk dia recommended untuk critical runtime applications, untuk gaming servers, kalau kita pakai VM, memang laju guys. Okay, dia untuk Ubuntu dengan Debian base, dia ada banyak features dia lah. Kalau korang baca, dia ada caching. Cerita mudahnya untuk lebih lajukan dan lebih stable kan kita punya OS. Ni cara-cara kita nak install dia. Dia dah provide dah. So tanpa membuang masa, abang akan install Zenmode kernel ke dalam kita punya Ubuntu kita guys. Okay, sekarang ni kita nak tengok kernel yang kita pakai. Default kernel kita, Ubuntu yang abang pakai adalah 5.15 yang inilah. Okay. Yang ini default ya. Yang ini Ubuntu kernel kita. Okay. Clear screen. Sekarang ni kita nak install Zenmode. Macam biasa, kita kena update dululah repositories kita. Okay, tunggu sekejap sampai proses updating selesai. Sekarang ni kita akan install NeoFetch. Yang ini bukan berkaitan dengan kernel kita. Tapi yang ini adalah satu tools ataupun utilities. Dia akan memaparkan sistem info lah. Ni nak nampak cool. Okay. Tunggu sampai proses installation selesai guys. Okay, kita tengok NeoFetch ni apa benda. NeoFetch ni adalah fast and highly customizable system info script. Dia akan bagi tahulah memori, kernel, OS apa yang kita pakai. Bila kita run NeoFetch, dia akan keluar something like this. Nampak cool lah guys. So kita nampak kernel dia, okay, yang ini tadi. Sama macam kita run command cat proc version tadi. Tapi yang ini dia dalam bentuk presentation yang lebih menarik guys. Apa yang abang nak buat sekarang ni adalah abang nak edit file bashrc dan masukkan NeoFetch tu. Maksud dia bila kita start kita punya terminal, terus dia akan run dulu NeoFetch ni. Okay, kita just ni kita letaklah komen kita kan. Kalau kita nak letak dan kita terus type je NeoFetch, dia akan run utility tadi. Okay, save file. Kita tutup terminal kita dan bila kita buka, okey, tak jadi. Sebab apa tak jadi? Kita pakai ZSH. Kita bukan pakai bash shell. Yang itu file ZSHRC. Dekat sini guys. File ni yang kita nak kena edit. RC. Tu dia. Okey, dekat line yang paling bawah kita tambah saja NeoFetch. Okay, kita save. Tutup terminal. And then kita buka balik terminal. Nampak? Dia akan terus run NeoFetch. Okay. Sekarang ni abang nak install Zenmode. So kita copy paste saja command yang dia dah bagi ni. Okay, yang ini adalah dia punya Zenmode punya repo. Kita add dalam kita punya repo. Okay. Enter. Okay, dia dah masuk Zenmode. Lepas tu kita download GPG key lah.
Okay. Enter. Okay, terus kita install Zenmode. Pastikan kita update dulu sebab kita dah add repo baru. Tunggu sampai proses updating selesai. Kalau korang tengok dia dah nampak tu Zenmode. Lepas tu kita install Linux Zenmode. Dia ada beberapa package lah. Kita pakai yang stable tu X64. Kita boleh tengok release current stable adalah yang atas tu. Okay, long term support 5.15. Yang ni yang kita pasang yang stable release ni guys. Okay, tunggu sampai proses selesai. Okay, dia akan ambil lebih kurang 460 MB punya space. Okay, dah selesai. Sekarang apa yang perlu kita buat? Kita perlu reboot lah. Okay, reboot. Okay, tunggu sampai dia start. Okay, kita buka terminal. Kita nak tengok kernel baru affected ke tak. Zenmode kernel. Okay. Nampak dia dah tukar kernel. Sekarang ni kita dah pakai Zenmode kernel guys. Terbaik. Kita akan tengok Nmap Scripting Engine guys. NSE. Yang ini satu features yang sangat menarik dalam Nmap, yang membolehkan Nmap menjadi vulnerability scanner. Okay, NSE ni dibuat dalam luar programming language. Yang ni korang boleh baca lah. Okay, dia ada beberapa categories. Okay, kita boleh tengok dalam guide ni dia ada bagi tahulah cara-cara nak gunakan macam mana. Kita specify -sc ataupun dash scripts. Lepas tu kita specify sama ada kategori script ataupun nama script yang kita nak gunakan. Jangan risau, nanti Abang akan buat demo macam mana cara kita nak gunakan NSE scripts ni guys. Okay. Kita boleh pakai, dia ada juga script arguments. Yang ini korang kena tengok dalam documentation dia lah. Script scanning ni juga included as part of -a. Bila kita -a, dia akan run juga script scanning tapi yang safe. Kategori safe. Yang itu saja yang dia akan run. Jadi kategori-kategori dia ada authentication, berkaitan dengan authentication, ada broadcast. Okey, yang ini untuk discovery, brute. Okey, kalau ada yang dia akan buat brute force attack, contohnya login form, dia boleh buat brute force attack berdasarkan pada skrip yang ada lah, default. Bila kita run -a, default ni akan run. Okay, dia adalah kena tengok lah beberapa. Yang ni nanti korang baca lah sendiri nanti. Okay, dia ada discovery. Okay, ada macam-macam guys. Okay, kalau abang nak terangkan semua ni pun dia akan ambil masa yang sangat lama. Jadi korang kena tengok page ni dan baca. Okay. Ada juga kategori DOS, tapi yang ini agak berbahaya kerana kemungkinan dia akan menyebabkan gangguan terhadap sistem yang kita test ataupun server yang kita test. Exploit ni ada setengah-setengah skrip, dia ada exploit POC dan kita boleh run. Okay, fuzzer, intrusive, yang ini kategori-kategori dia lah. Bila kita buat skrip kita sendiri, kita boleh spesifikkan kategori-kategori tertentu. Tujuan dia untuk kita manage skrip-skrip tersebut. Malware, yang ini dia akan check. Ada setengah-setengah malware, kalau dia infect, dia akan create satu backdoor. So yang ini yang untuk non malware, dia akan check. Sekiranya backdoor tu ada, dia akan bagi tahulah. Okay, version, okay, vulnerabilities. Yang ni vulnerability scanning. Okay, kita boleh tengok lagi command dia. Tadi kita dah cerita nak run dia -sc. Ataupun kita boleh dash script. Kita spesifikkan nama script.
Okay, yang ini sekiranya ada argument script. Ada setengah-setengah script dia perlukan argument tambahan. Script trace. Yang ini kalau kita nak tengok sekiranya script tersebut, ni untuk debugging lah. Ada error. Yang ni sangat berguna bila kita create kita punya own script. Kita runkan script trace dan dia akan tunjuklah kat mana kemungkinan masalah. Untuk debugging, yang ini dia punya command yang kita boleh gunakan, default save, yang itu adalah kategori dia. Ataupun kita boleh spesifikkan terus nama skrip yang kita nak gunakan. Yang ni dia punya contoh-contoh. Okay, yang ini kita tanpa kita nak buat port scanning. Okay, yang ini kita run SMB OS Discovery. Script trace, kita nak tengok sekiranya ada isu ataupun ada apa-apa isu, sama macam packet trace, tapi yang ini untuk script trace. Okay. Tanpa membuang masa, okay, kita akan buat demo guys. Disebabkan kita install Nmap menggunakan Snap, so lokasi script adalah dalam folder Snap, Nmap. Okay. Mana dia? Okay, clear sekejap Okay. Snap, Nmap, current, USR, share, Nmap, scripts. Okay, dalam ni guys. Okay. Kat sinilah senarai semua skrip tu dalam folder sinilah. Skrip ni dia memang nampak berterabur, tapi dalam skrip tu dia dah spesifikkan dia punya kategori dia. Sekarang ni kita nak cari skrip yang berkaitan dengan FTP. So kita boleh grab kan. Ada berapa tu? Okey, ada FTP enum, ada FTP brute, FTP bounce. Dan kalau kita perasan tengok ada untuk backdoor, ada untuk vulnerability scanning. Ni cara kita boleh search script yang spesifik untuk tujuan scanning kita menggunakan Nmap NSE guys. Sekarang ni kalau kita nak cari berkaitan dengan jumlah, contohnya kita search je lah jumlah. So far ada satu saja. Okay, kita tengok documentation dia. Tengok balik contoh command. Okay, cara kita nak runkan script ni, apa argument dia. Itu dia. Nmap script, kita boleh spesifikkan wildcard ataupun kita boleh run mengikut kategori. Dan sudah tentu kita boleh run spesifik mengikut nama script berkenaan. Okay, yang ini dia akan run default script. Sudo nmap -sc dan kepada target. Target adalah Metasploitable 2. Metasploitable 2. Tunggu sampai proses scanning selesai. Yang ni adalah default script. Okey, dah selesai dan kita boleh analisa lah result dia. Dia ambil masa lebih kurang 72 saat. Kalau korang tengok, yang inilah rupa dia. Dia akan run script-script yang ada dalam default script dan save script. Lepas tu dia akan paparkan hasilnya. Contohnya dia boleh baca title, web page, macam-macam lah. Okay. Kalau kita tak spesifikkan script, dia hanya bagi tahu port 21 open. Tapi yang ini dia akan buat lebih lagi. Dan memanglah bila lebih lagi proses dia akan ambil masa lebih lama. Okay. Sekarang ni kita pergi balik dan kita cuba cari skrip yang berkaitan dengan FTP. Sebab tadi kita tengok ada port 21 yang open dan kita dapat tahu servis yang running pada FTP berkenaan adalah VSFTPD. Untuk kita dapatkan info berkenaan skrip-skrip tertentu, korang boleh letak -script -help dan nama skrip berkenaan. Dan dia akan bagi tahulah kategori dia mana dan dia akan bagi tahu sikit skrip ni dia akan buat pasal apa. Yang ini bergantung kepada skrip yang kita pilih guys. Dalam kes ni kita pilih VSFTPD backdoor. Okay,
Sekarang ni abang nak runkan skrip ni against metasploitable kita, target kita tadi. So dash script, nama skrip dan terus IP dia. Dan kita runkan. Okay, kita tengok. Nampak? Dia dah scan, dia bagi tahu vulnerable. Sebab apa? Sebab kita dah runkan VSFTPD backdoor ni. So dia detect. Okay, nampak tak? Dia expect results. Dia execute satu command ID dan dia bagi tahu results dia. Okay, ID root. GID pun root. Okay, clear? Okay, kita runkan default script, kategori default terhadap target. Kita tengok, adakah VSFTPD backdoor tadi tu dia akan run kan? Sebab VSFTPD backdoor tadi tu dia dalam kategori exploit dan malware. Sedangkan default ni dia hanya akan runkan safe script sahaja. Okay, kita tengok balik. Defaults ni dia akan run yang safe sahaja. Exploit ni dia tak run. Tak apa, kita tengok. Tunggu sampai proses scanning selesai. Okey, dah selesai. Kita tengok. Untuk FTP. Nampak? Dia just detect anonymous dan version. Dia tak buat scanning terhadap yang isu tadi, exploit tadi tu. Sebab apa? Sebab kita pakai default. Sekarang ni kita tukar kategori dia kepada exploit dan kita cuba run. Yang ini abang nak tunjuk dengan korang lah macam mana kita nak menggunakan kategori-kategori script dalam Nmap ni. Results dia adalah berbeza guys. Nampak? Tu. Okay, kita pergi dia buat spidering. Banyaklah dia buat. Yang tadi default dia tak buat benda-benda ni kan. Yang ni dia buat spidering. Okay. Kita tengok port 21. Tengok. Baru dia runkan VSFTPD backdoor NSE tadi. Kalau default dia tak run. So dekat sini kita akan nampak kenapa kadang-kadang orang tu run Nmap dia dapat result macam ni, kita run Nmap tak dapat result macam ni. Rupanya kita pakai default sahaja. Okey. Untuk spesifikkan nama skrip, kita boleh juga menggunakan wildcard guys. Okey, kita spesifikkan apa-apa skrip yang berkaitan dengan FTP. Ni wildcard lah. So apa-apa dalam skrip NSE yang ada perkataan FTP dia akan runkan against target kita. Kita -v untuk verbose mode dan kita runkan. Tunggu sampai proses scanning selesai. Nampak dia dah run satu skrip FTP bounce. Kalau keperasan masa kita grab yang berkaitan dengan FTP ada satu FTP bounce. Dia ambil masa sikit ni, kena sabar sikit. Okey, dah selesai. Okey, kita tengok. Dia ambil masa lama guys. Untuk FTP nampak dia akan runkan semua skrip yang berkaitan dengan FTP ni. Sekarang ni abang nak tengok kandungan dalam file FTP VSFTP backdoor NSE. Nak tengoklah kod dia macam mana skrip ni kan. So abang buka menggunakan nano. Okey, yang ini skrip dalam Snap lah sebab kita install pakai Snap. Yang inilah rupa NSE script. Dia ada section, dia punya format-format dia. Yang itu nanti kemudian kita bincang. Kita tengok. Dekat sini local cmd shell id. Dekat sinilah command yang skrip ni jalankan. Kalau korang perasan, masa kita run skrip tadi dia akan runkan id command. Dia keluar root, gid root. Sebab apa? Dia akan runkan id. Jadi abang akan tambah command lain hostname sekali untuk dia paparkan id dan hostname. So kita cuba save. Oh tak boleh guys, read only file system. Okay, sebab apa? Sebab kita pakai Snap.
Bila kita pakai Snap, memang file-filenya tak boleh nak diedit. Dia gunakan Squash FS apa benda file system tu. Kalau kita pakai sudo pun sama juga guys, memang tak boleh buat apa-apa. So, abang akan remove Snap Nmap ni, Snap ni, dan kemudian abang akan install Nmap biasa menggunakan apt install. Okay guys. Okay, yang ini adalah skrip Nmap. Tadi kita dah remove Snap dan sekarang ni kita dah install Nmap menggunakan apt get, apt install. Dan abang nak remove payload ID dan ubah kepada reverse shell. Kalau kita dah faham, kita boleh execute any command dan any payload kita boleh run. Just ubah sajalah dekat sini. Okay, so sekarang ni nak dapatkan local IP abang, machine abang. Ni abang dah set up listener, tak apa kita check balik. IP address, okay kita dah dapat. Okay. Clear. Dan kita runkan balik listener kita. Okay, kita listen on port lead. Okay, kita masukkan IP attacker lah, IP machine. Sebab yang ni dia akan buat callback ataupun reverse shell. Okay. Kita save skrip kita guys. Dan kita runkan kita punya Nmap skrip kita tadi yang kita dah ubah. Saja abang tambah skip trace untuk nak tengok kalau ada apa-apa isu. Okay, sukses. Dah ada connection guys. Kita dah terima connection daripada target. So dekat sini kita dah boleh runkan command-command Linux lah. Nampak tak guys? Yang ni cara kita nak ubah SWI NSE script. Simple lah, tak ada apa-apa pun. Okay. Kita boleh runkan beberapa command Linux sebab kita dapat root privilege. Yang ini untuk isu VSFTPD backdoor ni lah. Ni isu lama ni guys. Untuk tujuan training, untuk tujuan demo, kita pakailah benda ni. Untuk dapatkan fahamkan idea dia saja. Okay. Ada satu projek nama dia Webmap. Yang ini korang boleh tengok kat GitHub. Nanti abang akan share link dia dekat ruangan description. Projek ni dah agak lama tak diupdate, sayang lah. Sebab abang tengok memang best. Webmap ni memang best. Dia create satu UI yang sangat menarik untuk proses Nmap punya results. Dalam bentuk dashboard, dia ada graph dia. Dan dia boleh juga detect vulnerabilities CVE yang berkaitan. Tapi kena faham benda ni adalah projek lama dan lama tak diupdate. Untuk kita pakai, kita boleh gunakan Docker. Kalau kita nak set up locally memang susah guys. Banyak benda nak kena buat dan ambil masa. So abang just pakai Docker sajalah. Okay, korang boleh tengok dia ada PDF report. Which is nice. Memang sangat-sangat nampak profesional. Okay. Dia semudah dia just kita includekan saja XML file. Kita punya output scanning kita dalam bentuk XML. And then kita import masuk ke dalam Webmap. Dan dia akan produce, dia akan proses report file tersebut dalam presentation yang menarik. Okay, abang akan set up Docker dalam mesin ni. Yang ini dalam nota dalam GitHub abang. Korang boleh rujuk ataupun boleh juga Google cara-cara nak set up. Abang akan share juga dekat ruangan description. So just copy and paste saja command-command dalam GitHub abang tersebut untuk kita set up Defect Dojo. Untuk kita set up Docker. Sebab yang itu nota untuk Defect Dojo. Untuk kita set up Docker dalam mesin kita. Macam biasa kita update. Just copy and paste command daripada GitHub abang ke dalam terminal korang. Kita akan install prerequisite yang ini untuk transport over HTTPS. Sebab Docker memerlukan benda ni dia kena install through HTTPS. Okay, dan tunggu sampai progress selesai. Copy satu persatu command. Tapi pastikanlah setiap step tersebut sukses.
Sekarang ni kita akan install pula GPG key. Dan kita perlu addkan Docker repo ke dalam mesin kita. Copy paste je guys. Lepas tu tekan enter. Okay, enter. Lepas kita dah add repo baru, kita perlu update. So nanti korang akan runkan command sudo apt update. Dan sekarang kita akan install Docker. Okay, dia akan ambil lebih kurang 400 megabyte space hard disk kita. Just wait sampai dia selesai. Dah selesai install, kita boleh check status Docker, tengok dia running. Okay, nice. Sekarang ni kita perlu install Docker Compose juga. Just copy paste saja. Okay. Yang ni dia punya binary, kita dah download and then kita letak dia dekat local bin, dekat path kita. So senang kita run docker -compose, dia akan run sebab kita dah masukkan dia dalam path. Dan kita nak check version Docker Compose kita guys. Okay, nice. Yang ini dah boleh dah untuk kita runkan web map Docker kita. So kita git clone dulu. Kita clone dulu file ni ke dalam mesin kita. Okay, abang tengok kita punya folder. Desktop tools. Okay, abang ada folder tools. Yang ni terpulang lah. Yang ni cara kita nak manage. Korang nak letak kat mana-mana pun boleh. Tapi abang suka letak organize dalam satu folder tertentu. Yang ini abang dah tak pakai. Jadi abang delete. Ni cara abang manage abang punya mesin. Alamak, lupa pula. Kita kena type git clone guys. Sekejap. Okay. Dia terdouble pula. Ni terpis lah ni. Okay. Enter. Okay, dalam folder tools ni guys. Tapi ni terpulang lah. Korang nak letak dalam mana-mana folder pun boleh. Okay, dah selesai. Kita masuk dalam folder web map. Kita tengok mana tadi tu. Docker dah ada. So kita ikut dia punya guide dia lah. Macam mana kita create directory ni dulu. Copy and paste. Okay, kita dah create directory. Sekarang ni kita copy command docker untuk kita runkan web map ni. Okay, kita copy. Dan kita just runkan saja guys. Ni kena run sudo guys. Kita nak run docker, kita run sudo docker. Ataupun kita boleh add user tu tadi. Tapi tak apalah, kita pun jarang pakai docker ni. Enable. Sekarang ni dia tak ada, image tu belum ada lagi. So dia akan pull dulu. Dia akan download dulu image ni ke dalam local machine. Dia akan makan space juga. Tapi tak apa, untuk kita nak tengok web map ni, kalau kita nak pakai, kita boleh remain. Kalau tak nak pakai, dan kita just purge ataupun kita delete saja image tersebut. Itu tak ada masalah. Okay, kita perlu ada nmap XML file, output file tersebut lah. Baru dia boleh proses. Dan kita kena letakkan dalam folder /tmp/webmap yang kita create tadi tu. Okay. Ataupun kalau kita dah ada yang lain-lain pun, kita boleh just terus masukkan saja guys dalam folder /tmp/webmap. Yang ini kita buat scanning barulah. Tunggu sampai dia selesai. Kita boleh akses menggunakan browser
Dia dah ada dalam documentation tu port 8000 sebab tadi kita specify port 8000. Kita cuba masuk web map. Tu dia dah running tu. Tapi in order kita nak login, kita perlukan token. Untuk create token, runkan command. Dia dah bagi dah tu command tu. So kita paste. Typo guys. Okay. Kita dapat token ni, copy dan kita login menggunakan token yang kita dah generate tadi. Dah dapat dah web map ni, dashboard dia lah. Ni file name tadi yang kita buat scanning tadi tu. Report dia kan kita export ke dalam XML, kita dah masukkan dalam folder TMP web map. Yang inilah file dia. So dia akan baca dalam folder tersebut dan dia akan analyze, dia akan pass. Dia bukan analyze sangat lah, dia akan pass, dia akan represent dalam bentuk yang menarik, yang macam ni. Dia ada chart dia ada graph dia. Yang ini nanti korang boleh go through satu persatu. Dia bagi tahu juga scan detail apa command yang kita gunakan. Dekat sini port services yang open. Kita boleh klik satu persatu. Okay, yang ini memang korang kena play around. Memang menarik. Network view sebab kita scan satu target saja, jadi tak nampak lah dia punya yang lain-lain. Yang ini just nak tunjukkan dia punya functionality dia. Okay, kita cuba check for CVE. Okay, yang ini by right, dia akan detect berdasarkan kita punya scanning tu, sekiranya ada possibilities punya CVE. Tapi dalam kes ni dia tak dapat detect sebab kita pun kena faham projek ni dah lama tak diupdate, jadi kemungkinan ada link URL dia yang dah tak working. Kalau kita berminat, kita boleh try repair lah, kita boleh try update projek ni. Tapi pada Abang tak apa, Abang tak berniat, tak berhasrat pun nak upgrade ataupun nak repair web map ni. Ni just nak share dengan korang saja bahawa ada tools web map ni. Okay, ni dia memang tak jalan lah ni. Okay, tak apa. Ni part paling penting untuk generate report. Apa-apa kerja kita kena buat mesti kena ada report kan. Yang itu yang menentukan, yang menunjukkan kita buat kerja. Okay, so sekarang ni kita try generate report. Nanti Abang tunjuk dengan korang macam mana rupa web map report ni. Okay, tunggu sekejap. Tu dia guys. Memang professional look. Kita boleh go through. Memang menarik lah guys. Memang mudah nak dibaca. Layman nak baca pun mudah. Kita yang technical nak baca pun mudah. Jadi cadangan Abang, mungkin korang boleh includekan, lampikan report ni dalam korang punya penetration testing report. Okay. Abang cadangkan korang run jugalah, try lah run web map ni dalam Docker dan play around. Best guys, memang menarik. Tu generated by web map. Begitulah ceritanya web map ni guys. Okay guys, selesai. Nmap scripting engine guys. Abang nak share dengan korang macam mana kita nak create our own Nmap script. Kita dah tahu sebelum ni, Abang dah cerita yang NSE Nmap ni dibuat menggunakan Lua programming language. So yang ini korang boleh tengok lah. Kalau nak study, kalau tak pernah dengar pasal Lua, boleh tengok. Yang ini memang simple scripting language, dia lebih kurang macam Perl, macam Python. Kalau kita biasa dengan algoritma, kita dah faham basic algoritma dalam scripting, dalam programming, then tak ada isu untuk kita buat Nmap scripting. Kat sini kita boleh tengok. Okay, kita klik pada chapter 9 Nmap scripting engine. Dalam guide ni dia dah bagi tahu dah basic perkara-perkara asas untuk kita nak buat scripting. So dia ada libraries dia. Libraries dia ni memudahkan kita nak buat coding nantilah. So kita just call
Nmap punya libraries untuk kita buat kita punya script. Kita klik pada script writing tutorial guys. Dalam Nmap script ni, NSE script ni dia ada 3 section. Dia ada head, head, dia ada rule dan dia ada action. Nanti kita akan tengok contoh-contoh Nmap script dan kita try study daripada situ guys. So dekat head ni, apa yang ada dalam head ni? Dalam head ni biasanya dia akan include description. Description ni macam ni lah. Cakap mudahnya description ni dia akan menerangkan secara asas apa skrip kita tu nak buat. Contohnya kita nak buat nak detect SMB share ataupun kita nak tengok banner untuk web server. So dekat description ni kita letak lah yang ini dia punya standard. So nanti bila kita share, orang dah tahu dah. Sebelum dia run skrip ni dia dah tahu dah. Oh yang ini untuk yang ini. Dan dia ada categories. Kategori sebelum ni kita dah bincangkan. Dia ada default, dia ada safe, dia ada intrusive, dia ada macam-macam. Dependencies, author. Kita buat skrip ni dah tentulah kita nak letak nama kita kan. So dekat ruangan head ni, yang inilah meta information bagi skrip kita dan license. Selain pada tu dia ada juga NSE doc. NSE doc ni dia macam gini guys, rupa dia. Dia akan, kat sini kita akan letakkan macam mana contoh, sampel, example output bagi skrip kita. Yang ini bukan compulsory lah, yang ini standard. Standard yang perlu kita kebanyakan skrip ada macam tu, jadi kita ikut standard lah. Okay, author dia simple. Categories ni, dekat sini yang kita define kategori skrip kita. Kalau bila kita run Nmap script dan kita specify kategori-kategori tertentu, so dia akan, daripada situ dia akan baca, oh kalau default dia akan run lah yang default punya. Yang itu kegunaan categories ni. Okay guys, sekarang ni kita tengok rule. Okay, rule ni pula dia yang inilah method ataupun function yang menentukan sama ada dia nak skip ataupun jalankan action. Action ni tadi dia ada pre-rule sebelum action tu berjalan ataupun post-rule selepas action tu berjalan. Okay. Apa lagi? Okey. Yang ini contoh lah, contoh rule section, port rule. Okey, kat sini dia ada function, dia akan return host dengan dia punya input dia adalah host dan port. So dekat sini dia akan bagi tahu kalau port tu open. Okey. Ni nanti kita akan go lebih detail lah masa kita nak buat demo ataupun kita nak share macam mana kita nak write our own script. Okey, action. Action ni lah logic script kita. Dekat sini lah yang paling penting, actual functionality script adalah dekat action ni tadi guys. Okay, kita tengok ni. Okay, ni contoh dia. Okay, macam mana tips abang nak share dengan korang lah tips macam mana kita nak create kita punya Nmap script. Dalam Nmap dia ada 600 lebih, dah ada banyak lah script. Jadi so kita learn by copying the existing script. Script yang dah ada tu kita tengok, kita study dan kita modify. Itu cara abang lah. Yang ini adalah Nmap yang abang install dalam Windows host machine abang. So dekat path ni lah yang diletak script dia. So kita akan try tengok guys, dia ada banyak ni. Kita try tengok satu contoh script. Abang nak cari yang mana ni. Okey, kita try tengok yang ini. HTTP cake PHP version .nse. Buka menggunakan Notepad++. Dia tak ada syntax highlighting sebab dia tak detect benda ni sebagai luar sebab dia punya extension adalah .nse. Okey, kita tengok dekat sini. Yang ini yang kita cerita tadi, section-section dalam NSE script. Yang ini head section. Dia ada description, dia menerangkan script ni dia buat apa, dia bagi tahu. Lepas tu yang ini NSE docs, usage dia macam mana, output dia. Okey, ni author, license dan categories. Ni penting ni guys. Lepas tu yang ini kita dah mula import dia punya libraries yang diperlukan. Tak semestinya kita ikut standard format macam ni, tapi ini adalah standard format. Kebanyakan script Nmap NSE dia follow standard format, tapi
sebenarnya kalau kita tak ikut pun boleh sebab benda ni skrip luar kan. As long as kita boleh return output, kita boleh apa ni, tak ada masalah pun sebenarnya. Okay, yang ini adalah bahagian rule. Ni bahagian rule dia. Dia dah define dah. Macam skrip ni untuk detect kenal pasti framework Cake PHP punya version. So cara dia nak detect, dia dah ada lah logik dia. Dia berdasarkan daripada icon, daripada file ni dia dah ada version number dan dia dah ada hash dia. Okay. Yang ini action. Yang ini yang part yang sebenar-benarnya dia menjalankan kerja. Logik dia tu dekat action ni guys. So kita akan tengok dekat sini. Yang ini yang dia akan check lah. Dalam luar untuk kita buat komen, kita letak tanda minus ni. Okay. Korang boleh tengok juga contoh-contoh yang lain. Apa lagi kita boleh tengok. Ni git NSE ni apa benda yang dia buat guys. Pun sama nampak. Yang ini bahagian head. Tadi dia import, tadi dia letak dekat sini. Kat bawah. Mana tadi? Yang ni kat sini. Library dia import kat sini. Yang ini pula kat atas. Ni tak ada masalah. Tu abang kata tak ada masalah. Okay, ni bahagian head. Dia still bahagian head. Okay. Dia ada categories dia. Yang ini adalah comment. Okay, yang ini port rule. Yang ni rule. Okay, yang ini dia dah tak follow dah rule action dia yang inilah guys. Tu abang cakap tadi, dia tak kisah, tak semestinya kita follow sangat dia punya skeleton yang macam gini. As long as kita head tu kita ada, lepas tu rule tu kita define dan action tu kita buat ikut logik kita dan kita try run. No problem guys. Okay. Untuk kita start writing script, kita perlukan IDE. Jadi untuk NSE ni tak kisah apa-apa IDE, kita boleh pakai Visual Studio Code, Notepad++, ataupun apa saja IDE. Yang ini abang nak share dengan korang, satu IDE khusus untuk kita create ataupun kita edit and map script. Nama dia Halcyon IDE. Halcyon IDE ni diperkenalkan dalam Black Hat Conference kalau tak silap abang. Dah lama dah ni, abang pun tak ingat tahun bila. Abang pernah tengok dalam YouTube. Tak pernah lah abang dapat pergi Black Hat Conference yang real. Tengok dalam YouTube pun jadilah guys kan. Memang menarik lah. Yang ini dia bangunkan menggunakan Java. So kita boleh download binary file dia dalam jar dan kita just run. As long as kita ada JDK, kita ada Java dalam mesin kita dan kita boleh run. Tapi abang nak bagi tahu korang, IDE ni dia agak resource hungry, dia makan memori tinggi lah. So kalau kita nak runkan juga, better kita specifykan dia punya size memori, kita allocatekan siap-siap. Yang itu kena guna command line. So dekat sini ada documentation dia. Korang boleh tengok features dia. Okay. Presentations. Yang ini yang abang cerita ni. Yang abang tengok ni 2018. Ke 2016 abang tengok. Abang tak ingat lah, tapi memang daripada YouTube lah, dalam conference ni diorang perkenalkan. Okay, kita tengok siapa yang ni. Abang pun tak ingat lah. Sekejap. Okay, yang ini korang boleh tengok lah nanti. So yang inilah IDE tu, abang dah download, abang dah run kan. Macam ni lah rupanya. So dia akan list out kan semua skrip-skrip tadi yang macam kita tengok dalam folder tadi. NSE data. Okay, ada setengah-setengah skrip dia perlukan data-data tambahan untuk dia run. Macam contohnya kalau kita nak buat dictionary attack, kita perlukan word list kan. So dekat sinilah data-data dia. Dan yang ini adalah libraries and map. Kita boleh tengok. Okay. Lambat pula ni guys. Okay, kita ambil contoh macam tadi kita buka apa tadi tu?
cake PHP version ni kan. Kita klik, kita double klik. Nampak? Jadi dia present dalam bentuk yang ada syntax highlighting. Nampak menarik lah guys. Mudah sikit berbanding dengan kita pakai IDE Notepad++ tadi. Okey, sekiranya kita tak nak pakai Halcyon IDE ni, tapi kita nak pakai Notepad++ dan kita perlukan syntax coloring, syntax highlighting ni, dia ada tips dia guys. Cara dia macam gini. Okey, kita pastekan saja. Lepas tu kita save dia. Kita letak nama apa-apa. .luar. Sebab yang ini programming language luar kan. So dia dah ada coloring, dah ada syntax highlighting. Sebab abang tak berapa minat juga gunakan Halcyon IDE ni sebab dia memang makan memori yang tinggi guys. Cuma ni nak tunjuk dengan korang sajalah. Okey. So yang ni kita boleh tutup. Katakan kita nak create satu skrip baru. Kita boleh klik dekat sini, new. Dekat sini nampak. Dia dah ada dah dia punya helper dia, wizard dia. So dia dah ada benda-benda ni, skrip kategori. So kita katalah kita nak letak test. Browse kita letak dekat desktop. Test. Save. Okay. Ni testing script sahaja. Autoname rimau. Okay, service port default port rule. Okay, kita nak HTTP ada tak? 80 contohnya, ataupun kita pakailah default port rule ni. Okay, script kategori. Kita nak check version saja. Contoh ni untuk contoh je guys. Okay, lepas tu klik create new. So dia dah create kan kita punya header. Skeleton tu dia dah ada lah. Dia dah ada head, dia dah ada rule dan dia dah ada action. Tinggal kita nak codekan sahaja. Dan dekat sini kat mana dia ada code generator juga guys. Contohnya kalau HTTP ni kita nak buat apa? Spidering. Kita boleh klik spider. Dia dah siap dah. So daripada sini kita boleh study lah. Ni cara abang study guys. Study macam mana cara kita nak buat Nmap script kita sendiri. So yang ni korang boleh lah play around. Ctrl Z. Okay, kita tengok code generator. Kita nak buat apa? Dia tak banyak lah tapi membantu. Brute driver engine. Dia dah ada benda-benda ni guys. Okay. Okay guys. Next abang akan tunjuk satu contoh script Nmap yang abang dah buat untuk satu CVE jumlah. Sebelum ni abang ada buat apa nama ni video berkenaan dengan analisis CVE jumlah tersebut. CVE 2023 23752. Korang boleh tengok video analisis abang berkenaan dengan CVE ni. Korang boleh, abang ada sharekan dekat ruangan description ataupun korang boleh klik sajalah untuk tengok. Apa yang abang nak share lepas ni adalah macam mana kita nak buat NSE script untuk kita scan, untuk kita kenal pasti version jumlah and then kita try exploit CVE berkenaan. Okay. Ini adalah satu skrip NSE script untuk CVE 2023-23752 jumlah. Okay, dia ada isu sikit masa tu dia punya API dia tu ada vulnerabilities lah dekat API dia. Dan abang ada buat satu video analisa untuk CVE ni, nanti korang boleh tengok. Abang akan letak dekat ruangan description. So apa yang skrip ni buat, dia akan first of all dia akan kenal pasti dulu version jumlah CMS. Jadi ada beberapa cara untuk kita nak kenal pasti jumlah version ni. Salah satu yang abang pilih adalah melalui sinilah. Jadi kalau korang tengok, okay, ni testing jumlah yang abang dah set up. Okay. So dekat sini dia akan keluarkan version ni.
So berdasarkan daripada version ni, skrip ni nanti dia akan detect. Dia akan detect sama ada vulnerable ataupun tidak. Okey, lepas tu yang ni korang boleh baca lah. Okey, abang lepas dia dah detect version jumlah tu, adakah dia daripada version 4.0.0 sehingga 4.2.7. Sebab untuk CVE ni, version ni yang affected guys. Once dia dah detect, okay, then dia akan buat action. Action dia apa? Dia akan mula exploit. Dekat sini lah nanti ni. Ni korang boleh baca lah kalau korang nak baca. Okay, lepas tu macam mana cara nak guna dia pun abang ada share kan. Okay, so kita tengok dekat sini script flow diagram. Jadi sebelum kita nak buat script, sebaiknya korang draft dulu macam mana flow script tu nanti. Daripada situ nanti korang boleh transfer kepada pseudocode dan buat algoritma yang sesuai dan terjemahkan kepada skrip yang korang nak. Tu biasa cara abang lah. Agak structured sikit. Okey, ambil masa sikit lah dia berbanding dengan terus kita buat. Tapi benda yang structured ni, dia membantu kita guys. So kita guided. Okay, so permulaan dia akan detect. Dia akan kenal pasti dulu version jumlah ni. Okay, dia akan check adakah dia version tersebut vulnerable ataupun tidak. Kita rely pada version yang daripada file sini lah. Kalau dia orang ubah kat sini, okay, then script kita tak jalan. Mungkin next time kita boleh tambah baik untuk walaupun version tu adalah bukan dalam lingkungan yang ini tadi, yang vulnerable ni tadi, dia tetap akan scan. Yang itu terpulang kat kita sebab kita yang buat script ni kan. Okay, sekiranya version tersebut tidak vulnerable, dia stop lah. Okay, let's say dia vulnerable. Okay, dia akan cuba exploit. Okay, adakah version yang vulnerable? Kalau tidak, dia akan bagi tahulah version yang tak vulnerable tersebut. Okay, kalau ya, dia akan mula exploit lah. Lepas dia dah exploit, apa payload dia? Ni terpulang lah. Sebab yang ini, untuk vulnerabilities ni, dia akan paparkan configuration file. Kita boleh load apa-apa file JSON file. So, kita nak nampakkan impact dia besar. So, kita akan extract user password dengan database. Lepas tu, kita akan bagi tahulah result daripada vulnerability tersebut ataupun exploit tersebut. Okay. Okay, kita tengok script ni guys. Dekat sini, first kita ada import lah beberapa library. Yang pertama, Nmap, local Nmap library. Okay, local Nmap library ni dia basic. Dia ada beberapa function-function Nmap yang biasa kita gunakan lah untuk interact dengan internal Nmap data structure. Kadang-kadang kita nak store data ni dalam registry table Nmap. So, kita pakailah require Nmap ni. From time to time, kalau korang betul-betul serius dalam Nmap scripting, nanti korang akan faham. Jadi petua dia macam abang cakap, tengok skrip-skrip yang dah ada tu guys. Study daripada situ. Okay, next adalah yang ini. Local shortport. Shortport ni apa benda? Shortport ni dia adalah satu cara mudah untuk kita nak scan target. Sebab Nmap ni memang untuk kita scan open port. Kalau tak, kita kena define lah port 80 lah, port 443 lah, apa benda semua. Tapi shortport ni dia dah ada library, dia dah memudahkan untuk tujuan kita nak scan port target. Kita boleh gunakan target ini untuk kita define senarai port-port yang kita nak scan. Lepas tu dia akan iterate lah setiap port-port tersebut. Okay. Shortport ni selain daripada nombor port, kita boleh juga gunakan nama servis. Contohnya kita cakap tulis kat situ kita nak scan HTTP. So dia dah tahu dah sebab library ni dia dah ada dia punya mapping. Next adalah local HTTP. Apa benda library ni? Library ni dia adalah high level API untuk send ataupun kita hantar HTTP request dan kita nak handle response. Kalau dalam macam Nmap pun kita ada dalam Python. Okay, ni library untuk handle HTTP request dan response. Sebagai contohnya kita boleh pakai HTTP GET, kita boleh pakai HTTP request body. Ni dalam luar pun ada benda-benda ni. Jadi korang kena study lah kalau nak tengok tu. Okay, STDNSE yang ini. Okay, yang ini adalah utility yang biasanya kita pakai dalam Nmap untuk kita
jalankan benda-benda seperti string manipulation, apa nama ni, regular expression, kita nak buat logging. Okay, sebagai contohnya kita nak retrieve argument yang kita hantar dekat Nmap script. So benda-benda ni kita boleh gunakan function dalam library stdnse ni guys. Okey, selesai berkaitan dengan library import. Yang ini bahagian header dia lah. Sebelum ni kita dah explain. Jadi standard dalam NSE script kita kena adalah description. Okey, apa benda yang script ni boleh buat untuk memudahkan orang nak mengguna dan orang nak analisa script ni. Lepas tu author, yang ini kita punya credentials lah. Dan categories. Categories ni penting bila kita buat Nmap scripting menggunakan group. Contohnya kita specify dia punya kategori default ataupun vulnerabilities, dia akan termasuk dalam kategori tersebut. Ataupun kita boleh specify nama script tu directly. Sebelum ni Abang dah share macam mana cara dia. Okey. Sekarang ni port rule. Port rule ni apa benda ni guys? Yang ini kita akan setkan variable port rule kepada short port HTTP function. Apa binatangnya pula tu, apa bendanya kan? Okey, dia akan return true sekiranya target tu menggunakan HTTP ataupun HTTPS. So dekat sinilah dia akan check dulu betul tak port ni open ataupun tidak. Mudah katanya kita nak check target berkenaan adakah running web server ataupun tidak pada port HTTP, pada servis HTTP maupun servis HTTPS. Local jumlah dir. Okey, ini kita punya kita define kita punya variable kita. Okey, kita nak dapatkan input ni guys. SDDNSE ni kita nak dapatkan input. Kat mana directory jumlah tu. Sebab kadang-kadang ada orang dia install begini. Yang ini ada orang dia install version 2 lah. Ada orang direct. Jadi kita boleh specifykan dekat situ. Seandainya dia tak specifykan, dia akan ambil default yang inilah. Okay. Sekarang ni function detect jumlah. Yang ini function kita untuk kita kenal pasti sama ada jumlah berkenaan vulnerable ataupun tidak. Jadi korang boleh tengok lah. Yang ini dia akan return host port dengan jumlah directory ni input tadi. Host port. Port dia akan ambil daripada port rule. So dekat sini kita hantar satu header. Sebab kalau kita tak specifykan, dia akan dalam log dia akan keluar Nmap. Dia something Mozilla Nmap macam gitulah. So kita tak nak benda tu. Konon-kononnya kita nak lebih stealth lah. Dan accept. Yang ini penting guys. Sebab response daripada request ni adalah dalam bentuk XML. Dalam bentuk XML ataupun JSON. Ni XML lah. Jadi pastikan accept dia tu, type application dia tu betul guys. Kalau tak nanti dia tak boleh baca, dia akan nak keluar error nanti. So sekarang dekat sini lah yang kita, ni short port tadi HTTP, kita akan get, host kita dah masukkan, IP yang bila kita run Nmap tu kat sini. Nampak tak IP? Mana IP ni? Mana contoh IP? Kat sini IP ni. IP ni lah host. Okay. Lepas tu port macam mana dia dapat? Port dia dapat dari sini lah. Kita dah define. Jumlah dir. Jumlah dir ni mana pula datangnya ni guys? Dekat sini tadi kan kita dah minta, kita dah input. Andai kata dia tak bubuh, dia kosong, dia akan ambil default yang inilah. Dan dia akan masukkan payload yang ini. Okay, options ni apa? Options ni tambahan untuk get request supaya dia includekan header yang ini guys. Sekiranya dia ada response, kita ambil simple punya logik lah. Kalau page tu ada, dia akan response dengan HTTP status code 200. So kalau response status dia adalah 200, kita akan grab version ni tadi kat sini. Ni version. Cuba tengok tag dia tu. Tengok pattern dia. Version ni kan.
version ni. So kita akan grab item dalam ni. Yang inilah regex dia ataupun body match dia. Okey, sekiranya version tu betul, bukan sekiranya version tu betul, sekiranya ada data version tu, kita akan return version lah. So nanti maklumat tu dah ada, function ni dah dapat. Okey. Okey, ni pun satu lagi function. Yang pertama ni untuk kita detect jumlah version lah. Okey, selesai. Function yang ini dia akan extract. Dia akan extract data tadi. Sebab kita tengok kita punya payload kita dia akan exploit. Kemudian kita nak extract user, password dengan database. So dekat sini dia akan string match body user. Okey, dia akan dapatlah maklumat user, maklumat password, maklumat DB. Okey, function ni macam mana abang nak explain kita tengok payload dia guys. Mana payload dia? Okey, yang ini payload dia. So nak buat script NSE ni kita kena faham attack dia guys. Kita kena faham attack dia, kita kena faham response dia, apa hasil dia. Okey, dekat sini. Sekarang yang inilah dia punya payload dan hasil dia macam gini. Kita tengok kat mana user user. Nampak tak? Yang ini tadi, user. So dia akan grab. Dia akan grab body match ni. Bila kita dah access page, this page yang vulnerable, extract body, mana pergi extract? Extract body akan extract item yang ini, user. So yang ini tadi. Lepas tu apa nama dia? Dia akan extract password. Okay, kita tengok password. Password dalam kes ni sebab abang set up local, password dia tak ada password lah. And then DB. Mana DB kau ni? DB. Yang ini. So kita dapatlah user, password dan DB. Kita extract. Kita boleh je paparkan macam gini. Tapi yalah dia dah kita buat script kan. Kita nak nampak lagi canggih. Jadi just information yang ini saja yang pada kita menarik, so kita highlightkan information tersebut. Okay, next. Yang ini core function lah untuk kita check vulnerability tersebut. Okay, yang ini, okay, kalau korang tengok, sebenarnya abang boleh panggil saja function yang ini untuk detect version. Tapi abang buat juga yang ini. Inilah, itu kata, kita nak buat coding, nak buat script ni terpulang pada kita guys. Kalau nak optimize kan, sebenarnya just panggil daripada sini saja, ni dah ada dah pun. Okay. No problem lah. Sama. Ni yang tadi sama. Macam check version. Okay. Sekarang ni. Part yang ini. Action ni sebenarnya. Yang mulanya skrip tu berjalan. Macam mana. Ataupun main function. Kalau dalam C tu. Dekat sini yang dia akan mula berjalan. So first. Apa yang skrip ni akan buat. Dia akan detect jumlah version ni tadi. Nampak? Dia akan runkan function yang ini. Jumlah version ni tadi. Dia akan detect. Dan sekiranya jumlah tu apa nama ni. Okey, lepas tu kalau ada data daripada version tu dia akan paparkanlah jumlah version berapa. Okey, lepas tu sekiranya yang ini pula dia akan jalankan function ni nak tengok vulnerable ke tidak. Macam mana nak tahu vulnerable ke tidak? Sekiranya version jumlah ni kurang atau sama dengan 4.0.0 dan kurang atau sama dengan 4.2.7 adalah vulnerable mengikut logik kita guys. So kalau dia vulnerable, apa yang dia akan buat? Dia akan hantar request ni guys. Yang macam kita buat manual tadi ni. Tapi yang ini kita akan hantar melalui script. Options dia, okay. Fine, kita akan ubah user agent. User agent ni kita ubah untuk lebih stealth lah. Okey, lepas tu application type. Yang ini. Yang ini abang dapat ni daripada hasil daripada kita tengok dekat sini lah. Abang buat interception. Bila kita direct dekat sini, apa response code dia, apa application type dia. Daripada situ abang just copy paste. Bila kita nak debug kita punya script kita ni adalah baiknya kita gunakan interception proxy macam burp dan paling penting kita pakai
sniffer, contohnya Wireshark. Then kita akan nampak apa traffic yang dihantar, dia punya request, dia punya response. Mudah untuk kita debug dan troubleshoot. Sekiranya kat sini ada reply kat sini, maksud dia ada response dengan status code 200. Yang ini berdasarkan logik kita lah, untuk kita lebih reliable skrip kita ni. Mungkin kita tak pakai sekadar 200 punya status code, mungkin kita akan baca dulu ada tak data yang kita nak, yang itu terpulang kat kita. Okay. Sekiranya ada response 200, lepas tu kita akan mula extract info. Function ni tadi guys, mana function ni tadi, extract info. Dan kita akan paparkan result dia. Yang inilah serba ringkas penerangan skrip NSE CVE 2023-23752 yang abang buat untuk isu jumlah ni. Semoga korang boleh faham. Benda ni kalau nak buat memang kena rajin buat lah, dan boleh tengok lah contoh-contoh skrip yang dah ada. Alhamdulillah, tamat sudah tutorial ataupun sharing Nmap 104. Terima kasih banyak-banyak kat korang sebab tonton sampai habis. InsyaAllah nanti abang akan buat video sambungan Nmap 105 sebab ada beberapa perkara, benda yang abang nak share lagi lah berkaitan dengan Nmap. Dan kalau ada apa-apa korang nak tanya ataupun ada apa-apa lah, jangan segan, jangan malu, tulis dekat ruangan komen. InsyaAllah abang akan entertain. Macam biasa, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Benda-benda ni sangat bermakna untuk abang sebagai tanda semangat dan sokongan agar abang terus membuat konten yang lebih baik di masa akan datang. Okay guys, thank you so much. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi.